Cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz pengurusi acara. Bahagia lagi dikasihi Datuk Haji Wazir bin Muaz. Saya tak lupa saya bila dengar Datuk Wazir ni, mana satu nanti dia pakai mask tadi. Dulu selalu jumpa bincang berhujah pun ada dulu kan, berburak macam-macam dulu, macam-macam kes kan, macam-macam benda dibincangkan. Nak pula Kasturi ni kan, yang Kasturi ni masih segar dekat kenyataan dia tu kan, isu-isu kat sana. Seterusnya begitu juga Datuk Kuasa Surau An-Nur, begitu juga para pengurusi masjid, barisan Datuk Kuasa penggerak aktiviti masjid, dan seterusnya semua yang hadir pada malam ini. Syukur alhamdulillah pada malam ini dengan limpahan dan izinnya dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi malam ni tajuknya grand sikit ya. Tak sama macam biasa. Apalah pencapaian pidato debat tolak keluar masjid terutama pengimarahan masjid dan surau, pengimarahan masjid dan surau, pemikiran di luar kotak. Ini tajuk mestilah lain macam sikit kan. Pagi tadi, tengah hari tadi saya ceramah di Putra Hype. Tajuk dia konten lah sangat. Tajuk dia konten lah sangat. Aib peribadi dan maruah, cerita pasal media sosial. Malam ni tentang pengimarahan masjid dan surau, pemikiran di luar kotak. Maksudnya nak cerita mengimarahkan, menghidupkan, memberikan, menjadikannya hidup. Tu mengimarahkan, menjadikannya hidup. Masjid, surau, hidupkan selama ni tak hidup. Maksudnya dipenuhkan dengan pelbagai aktiviti dan program yang menjayakan tu manusia, insan yang melaksanakan, menjayakan perkara ni. Pengimarahan masjid dan surau, tetapi dengan cara pemikiran di luar kotak, maknanya luar daripada kebiasaan. Kadang-kadang ada orang rasa benda tu biasa, tapi luar biasa pada setengah orang. Cadangan saranan tu pernah dibawa tapi ditolak berkali-kali, tapi akhirnya mengadaptasi keperluan semasa, maka ia dilaksanakan. Ayat canggih lah sikit kan? Maklumlah bandar raya lah sekarang kan? Jadi konolah canggih kan? Jadi bila sebut pemikiran luar kotak, maknanya kaedah dan pendekatan tu diperbaharui. Macam nilai ni kan, masjid nilai ni dah lama dah jadi masjid international, terutama hari Jumaat. Bukan orang Malaysia yang datang, international datang, kan? Sampai kan popular lah masjid nilai ni sebab kadang-kala khutbah keduanya dalam bahasa Inggeris. Wah kan, contoh anda tak anda, itulah kan. Jadi kalau orang yang tak berfikiran di luar kotak, dia marah, gila, dia cakap putih dia kan. Contohlah kan, tak ada kerja lain imam kata. Ikutlah yang biasa-biasa, kenapa nak tukar?
Perubahan bukan satu benda yang senang. Sebab kita kena faham dalam Islam kaedahnya pun kena betul. Matlamat dalam Islam, matlamat tidak menghalalkan cara. Makna cara pun kena betul. Tapi bukan bermakna cara tu kita tak boleh ubah buat cara yang apa? Cara yang kreatif. Contoh lah kan, contoh. Orang nak menghidupkan masjid ni. Menghidupkan masjid ni, kita nak harap siapa? Maka kita pun tengok ciri-ciri orang yang hidupkan masjid ni. Saya ingat saya ceramah ke Ampangan, Surau Taman Tok Wan, Ampangan. Dia jemput saya ceramah, nak tarik budak-budak muda datang. Sebab dia kata kat Taman Tok Wan ni sekarang ni ustaz, atuk-atuk dengan wan-wan ni datang. Kebetulan nama Surau Tok Wan kan. Jadi saya tak iyo pula kan, nama Taman Tok Wan kan. Jadi macam mana cara dia, kaedah dia. Jadi kaedah ni macam-macam. Kadang-kadang halangannya adalah ada setengah pihak tak boleh terima saranan yang luar biasa. Dia selesa dengan kaedah biasa. Panggil penceramah pun, jangan panggil dia ni lah, maha bona dia ni. Panggil Samsul Debat. Yang seorang lah tak setuju, carilah yang lain. Dia ni muda bona, cari yang tua sikit kan. Macam tu lah. Ada macam tu. Tak payahlah bagi makan ni seorang tu pula. Nak bagi makan apa? Bergaduh. Asyik ikut tokak pengerusi je, contoh lah kan. Tapi bila bincang-bincang, nak lain sikit. Budak-budak muda ramai datang, dia ramai datang, walaupun sebab makan kan, contoh. Jadi yang kita tengok, orang kena tahu kenapa kena memarahkan masjid. Kena tahu pula pahala pula kan. Kita ni cerita memarah masjid, kenapa pula kena memarahkan masjid? Apa kelebihannya? Rupa-rupa masjid ni lah tempat kita menyelesaikan segala penyakit-penyakit dalam diri kita. Segala penyakit, penyakit hati, penyakit jiwa kan. Itu yang bila sekarang orang ambil gambar pergi bercuti ke, pergi mana ke, healing dia sekarang kan. Pergi tepi sungai tu, Sungai Batang Nilai tu, healing apa. Sedangkan itulah orang kita ni pula dapat semua pakai healing. Tak ada yang tak healing kan. Semua healing, ambil gambar lawa belakang healing. Sedangkan healing ni istilah yang digunakan hanya untuk mereka yang mengalami penyakit mental. Nah, semua nak healing. Healing lah, dan tak ada orang kan. Cukuplah cakap damai suasana, cantiknya suasana, sudah ada healing dah. Jomlah healing dah. Dah elok dah waras, minta sewel nama kan. Macam tu lah kategori kan. Jadi tempat ubat segala penyakit. Sebab apa? Sebab itulah Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud akan tiba masanya nanti bangsa-bangsa seluruh dunia akan mengerumuni umat Islam seolah ingin menjamah hidangan. Sahabat tanya, pahala pula orang Islam tak ramai ke masa tu? Bahkan umat Islam sebegitu ramai sekali bilangannya, tetapi tak ubah ibarat buih-buih di lautan. Buih lah kan, kono angin pecah, tiup pecah, usik pecah, kadang tak usik pun pecah sendiri, meletup lah, pecah dah, habis buih tu kan. Ibarat buih di lautan, dan dicabut perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Jadi musuh Islam tak takut pun dengan orang Islam. Kerana apa? Kerana pada ketika itu Nabi kata umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni apa? Cinta dunia dan takut mati kan. Tetapi orang yang ubek dia akhirat besok apa? Ubek akhirat besok 7
golongan yang akan mendapat naungan pada hari kiamat, yang mana tak ada naungan selainnya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Allah suka orang kaya sedekah, tapi Allah lebih suka orang miskin yang bersedekah. Sebab susah, tapi dia boleh sedekah lagi. Allah suka orang tua beribadah, tapi Allah lebih suka orang muda beribadah. Sebab apa? Bukan sunat orang muda nak beribadah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Tengok, orang yang hatinya terpaut pada masjid dapat naungan kiamat kelak, Allah bagi bantuan. Terpaut pada masjid, sikit-sikit masjid. Pergi rumah anak kat Melaka, pergi ke Putrajaya, pergi ke Perak, dia akan tanya anak dia, masjid jauh tak dari sini? Tak ada jauh. Masjid jauh, surau rakyat, hantarkan pergi surau. Yang penting dia nak sembahyang jemaah. Contoh, hati terpaut pada masjid. Yang keempat, orang yang berkasih sayang, bertemunya kerana Allah, berpisah kerana Allah. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau kaya lawa pun ditolak, yang buruk lagi tak selera. Faham? Yang keenam, tangan kanan bersedekah, tangan kanan memberi tanpa pengetahuan tangan kirinya, merahsiakan sumbangannya. Tapi dalam Quran bagi tahu, kalau orang tu bagi secara terang-terangan, boleh bagi contoh yang baik pada orang lain, itu baik buat kamu, boleh. Tapi kalau dapat bagi sembunyi, itu lebih baik buat kamu. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian basah pipinya dengan air mata kerana mengenangkan dosanya kepada Allah. Ambil tadi, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Itu sebabnya kalau boleh nak hati rasa sonok pergi masjid, macam mana nak bagi sonok? Kan? Macam mana nak bagi sonok? Macam-macam lah. Antaranya usaha yang masjid lakukan, pasang kipeh bafa. Wah, orang yang mula-mula, sekarang orang dah tak heran, dulu bafa kipeh ni. Mula-mula antaranya sujud tabanam muka, kapet tebal. Grill, canggih ukiran ni. Dalam buat grill kuning ni, tukar lah. Kemudian function juga bertambah. Kalau masjid dulu datang semayang je, sekarang dah ada dewan kan. Masjid ada dewan. Ada orang dapat bantu ekonomi umat Islam, masalah kewangan umat Islam. Nak nikahkan anak, tak mampu nak sewa dewan yang mahal-mahal, pergi ke masjid. Dah siap dah pelamin instant, tinggal ambil gambar contoh kan, contoh lah. Jadi makna kata dia bantu. Ada bilik mesyuarat, ada bilik kelas untuk belajar camp semangat UPKK. Contoh kan, contoh pelbagai lagi ya? Nak menarik minat orang datang. Di Masjid Felda Palung Pek boleh ya, Palung. Budak-budak sekolah datang masjid, dapat budak sekolah rendah dapat duit belanja RM3 seorang. Abah habis poi. Abah tak poi. Musuh anak yang poi. Tapi itu tadi, itu dah pemikiran luar kotak lah. Jadi dia pun ajakan masjid pun fikir, macam mana pula nak bagi abah datang. Maka dia buat pula satu lagi program. Selain daripada budak sekolah rendah, siapa yang datang solat jemaah subuh 40 hari berturut-turut layak mengambil cabutan bertuah, menang skuter. Cabutan bertuah. Jangan risau tentang kos motosikal, sebab dia tanggung sepenuhnya oleh YB kawasan. Ini sebagai idea. Jadi makna kata, ada pula cakap nanti tak ikhlas. Kadang-kadang kena mula macam tu. Bila 40 pagi turut dia pergi, akhirnya dia dah terbiasa.
Mudah-mudahan ada kebaikan untuk dia, dia akan terus bangun subuh lepas itu, walaupun tak menang skuter. Ada beza kan? Sebab Nabi pernah pesan dengan Fatimah, wahai Fatimah, masa tu Nabi nampak putrinya sedang baring-baring di tempat tidur. Wahai putriku Fatimah, bangunlah, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang, kerana sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampailah terbit matahari. Makna Nabi pun tahu dah, yang tak bongkar subuh tu lagi ramai daripada yang bongkar. Tu yang sekarang dia buat kempen subuh macam Jumaat kan? Dinilai tak ada masalah, sebab memang subuh macam ni ramai. Janganlah golak nampak mana tidak macam tu lah, mudah-mudahan mudah-mudahan Poi Felda Sungai Koyan memang dah lama dah dia subuh macam Jumaat. Dengan ada satu masjid lagi di Kedah, saya tak lupa apa nama masjid. Masjid Usul. Memang subuh macam Jumaat ramai. Pembudayaan. Satu lagi masjid nak tengok macam Jumaat, Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Tu lah. Boleh fikir kan, betul juga kan. Iyalah. Subuh-subuh boku boy. Saya pergi baru ni di Madinah 14 darjah Celsius. Penuh pula ke bawah, semayang ketika atas yang terbuka tu. Kenapa? Kan mengelupu sejuk atas. Macam itulah. Kan? Jadi ciri-ciri orang yang hatinya terpaut pada masjid kan, lelaki tu dia sedar, orang tu sedar yang pahala solat di masjid pahalanya besar. Sadarlah berapa kali ganda sembahyang berjemaah dia sembahyang seorang, berapa kali ganda? 27. Sama jawapan dia. Tak ada yang tak tahu lah. Tak ada yang 27. Tak ada. Semua jawab 27. Tak ada jawab 27,5. Tak ada jawab bawah 30, atas 20. Tahu tu lah. Tak ada. Semua jawab dengan jelas. Tahu 27. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak dengan mata kasar. Dia rasa ke hati itu. Dan begitu juga dia menunggu solat setelah solat. Sebab apa? Contoh macam sekarang. Tadi datang sembahyang maghrib, dia maintain dekat tempat duduk tu. Dia dengar ceramah, duduk tempat yang dia sembahyang tadi, duduk situ, dengar ceramah. Sekarang walaupun dia tengah dengar ceramah, sementara tunggu isyak, dia dapat pahala seolah-olah, Nabi kata apa? Seolah-olah dia masih lagi bersolat. Tu sebabnya ada orang kadang dia tak beranjak, dia duduk di situ tunggu sampai isyak. Sebab Nabi dah sebut. Sekarang isyak kan dia bangun sembahyang kan? Mengingati solat berjemaah walaupun dalam keadaan sibuk. Cara mengimarah ke masjid, solat berjemaah itu satu cara. Mewujudkan pelbagai kemudahan. Macam cerita tadilah, masjid siapkan pelbagai kemudahan. Macam sekarang tengok kan canggih tu, tak macam dulu. Tengok sekarang dia punya speaker, sound system dia lain kan? Ada satu masjid seperti di Pulau Pinang terlalu besar, sampaikan walaupun ada 2-3 ribu orang, dia masih lagi bergema sebab tak cukup ramai. Bila buat masjid terlalu besar, tu lah masalah. Speaker tu nak disesuaikan. Speaker untuk imam baca ayat dengan penceramah lain. Dia kalau pandai setting. Saya baru ni rupanya penyanyi tu bila menyanyi dia bawa mic sendiri. Sebab mic dia tu ada yang sesuai dengan suara tu. Mu baru tahu. Tak lama masuk penceramah pun bawa mikrofon sendiri. Agak lah. Tak ada, saya tak ada pakai apa yang ada kan. Salat berjemaah ni dia sadar apa kelebihannya. Pahala berlipat kali ganda, mengeratkan tali persaudaraan, keluarga menjadi bahagia.
mewujudkan bilik-bilik. Macam tadi kan, buat bilik-bilik untuk kelas, buat untuk kuliah-kuliah, buat bilik bagi musafir, siap bilik tu setiap saya pergi satu masjid di Tumpat, Kelantan. Dia kata kita siapkan bilik, rupanya bilik ni macam lagi lawa daripada hotel. Dan dia dalam 3 ke 4 bilik dia buat kan. Ada satu lagi masjid di Alustar tu, sebelah tu ada hotel. Dia buat hotel khas untuk tetamu-tetamu masjid. Hotel ada 20 pintu lah dekat Alustar. Masjid apa namanya? Saya dapat bilik tu, memanglah lawa, tapi saya seorang duduk dalam tu. Lalu pula hawa orang awak nak bunyi pintu tidak kan. Itulah kan. Kemudian ada juga disesuaikan dengan orang muda. Orang muda ni apa? Wifi kan, internet. Budak-budak muda ni dia tak makan tak mau, jangan tak ada internet, mati dia, mengelupur kan? Main game istiqamah. Allah. Tak makan, tak tidur, tak apa. Kalaulah main game tu zikir lah, ramai jadi wali. Jalan atas air tak. Ya. Sekarang kan itu lekor. Jangan kamu budak, mak budak, abah budak sama. Tapi bukan orang nilai lah, orang tempat lain. Kemudian ada saya jumpa di masjid tu, dia buat pusat dialisis, kemudahan untuk orang yang sakit. Kemudian ada pula bilik kaunseling. Jumpa dengan kaunselor tu, ada yang lepas semayang poning terus masuk bilik tu. Ada tu pula dia buat buat homestay. Ada juga yang buat dalam masjid tu, ada kawasan lapar dekat surau Taman Serai Murni. Serai Murni ke Serai Maju, di bahagian Serai. Dekat parangan ni surau Jumaat. Dekat parangan surau tu ada 2 gelanggang takraw, ada 3 meja pingpong. Setiap petang budak-budak muda masuk. Masa tu ada konflik, memang ada konflik. Ada orang nama, nanti budak tu masuk pakai seluar pendek lah apa, kan. Tapi mula-mula memang macam tu. Tapi lama-kelamaan dia sendiri sogan. Bila nampak orang surau datang, dia yang sogan. Sudah seperlahan, akhirnya semua termasuk dengan Cina tu, yang main takraw tu, dia pun pakai seluar panjang, tutup aurat. Dia pun tahu. Dia pun tahu masuk tandas pun canggih, tak ada lagi dah pakai tali rapian. Dia rantai bosi tu dah hilang, dia ganti dengan tali rapian. Tarik putus pula. Lepas tu letaklah kau tu, dia tinggal, meninggalkan kenangan yang timbul. Kan? Sebenarnya tuan-tuan, tandas ni banyak bawa fitnah di agama kita. Orang kadang-kadang datang musafir, aduh sakit perut, masjid, singgah masjid walaupun untuk buang air. Tapi bila dia masuk toilet tu, tergapung, berburak pun. Ui, dia nak tanpa ranyat, hilang selera kawan tu. Sedangkan bukankah kita ni diajar, Nabi ajar kita an-nazafatu minal iman, kebersihan tu sebahagian beriman. Tu pula pengotor pula kan. Tu yang masjid di Pasir Besar tu berfikiran di luar kotak, dia letak pantun. Ada kucing, ada tikui, dah koncing jiwih. Macam tu lah. Setiap pintu jamban tu dia letak. Ui, lain macam ni kan. Ada satu masjid tu, pastikan tandas ini lebih bersih daripada sebelum anda masuk. Sudah, macam mana pula, tak jadi orang masuk. Tak, maksudnya nak bagi tahu lebih bersih daripada sebelum kamu masuk.
Jadi tengok, ini dengan tulisan nombor telefon, siapa nak order kuih, apa ke pintu jamban nota gilo tu kan. Macam ada tu pula, dia ada pula apa, kelas-kelas tertentu selain daripada ni. Macam kuliah tu dijadikan kuliah-kuliah yang menarik. Macam ni kan, berfikiran di luar kotak. Ada satu tu dia buat kuliah tentang pemakanan halal, panggil eksekutif halal daripada USIN, datang cerita dengar tu baru lah, ada banyak dia tolak nah benda tu haram tak halal boy. Contohlah kan, rupa yang ni tak boleh makan, rupa yang ni boleh makan. Benda tu nampak simple. Pernah buat di surau Taman Purba Ampangan dulu, daripada pukul 6 tu kuliah lepas subuh tu sampai pukul 8 takbir tanya soalan. Maknanya benda tu menarik minat orang kan. Kemudian aktiviti menarik minat semua lapisan. Buat jamuan, berfikiran luar kotak, buat jamuan raya misalnya di Taman Kasturi kan. Jadi Taman Kasturi Hat ni panggil orang datang jamuan raya. Yang terperanjat tu asing dengan mutu pun dia ajak aja. Yang bukan Islam dah siap dah tempat dulu. Sebut silakan. Tapi dia dekat bawah kemah lah, dia pun makan. Buat jamuan lah lepas asar, lepas maghrib kan kemuncak ada ceramah. Jadi Datuk Wazir pun bagi tahu, jadi kami nak maghrib dulu, you all makan dulu Datuk Wazir pun masuk dalam, jemaah pun masuk dalam, tinggal lah geng-geng ni duduk sesama dia makan. Donga azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain macam donga speaker tang rumah dengan donga dekat surau. Lain macam. Tiba-tiba hati Rasul lain macam. Donga pula imam baca ayat, sadaq pula imam tu baca. Dah lah dia tersentuh hati, kena ajak makan kat tempat kat surau. Dia tak pernah ke surau. Lepas semayang isyak tu, dia jumpa dengan Datuk. Saya ingat saya mau masuk Islam. Nampak? Punca dia ajak makan kan tadi. Nampak? Bukan kita pun kan. Sekarang zaman bila orang rapat dengan Islam, dia nampak Islam tu macam mana. Baru tu saya ingat saya pergi Sabah Sarawak, dekat airport tu ramai Togo tu. Dia kata Ustaz, saya selalu dengar ceramah Ustaz, tapi saya Kristian. Dia kata. Saya pun tanya, bila kau nak ucap? Nantilah. Saya tak pergi tanya lambat mana, copek sikit. Makna bila dia terdedah, lama kelamaan dia. Baru ni saya pergi, saya 28, 29, 30, 31 saya di KK, saya di Putatan, Sipitang, Keningau, balik semua KK. Kemudian 1 bulan naik flight, 1 bulan 1 naik flight pergi ke Sibu, Mukah, Bekenu, Bintulu. 2 tahun saya kat Sabah Sarawak, belum oleh nombor 1. Tapi bila pergi tu, yang bawa pemandu yang bawa saya pergi ceramah dekat Sarawak ni, Daniel nama dia mualaf mau masuk Islam. Saya tanya dia, daripada agama Kristian apa yang membuatkan kau masuk Islam? Dia kata, saya memang daripada dulu bercampur dengan orang Islam. Bercampur-campur tu dia pun tak ada pun paksa-paksa saya. Bila saya tengok sendiri, saya sendiri nak masuk. Dalam family dia 2 beradik baru Islam, yang lain semua masih lebih bukan Islam. Maknanya dengan percampuran. Ini pun apa hal kau bagi Cina ni masuk ke kawasan masjid? Bukan dia masuk dalam masjid, kat luar, kat kawasan parking ni, tempat bawah kemah. Contoh kan. Kemudian ada juga dia buat program menjana ekonomi. Dia buat apa? Dia buat koperasi, minimarket, minimart, masjid, mart. Bini abang pergi masjid ke bang? RM50.
Kau pergi duit belanja pula? Tak, kalau beli topung, gulung, tak boleh ke masjid. Nampak tak? Jadi tak payah bagi kau daerah ke masjid. Semua ada. Kan? Kemudian begitu juga aktiviti menarik minat semua lapisan masyarakat, termasuklah sukan dan riadah. Boleh, tak ada masalah. Buat pertandingan tu, tapi semua dah dia punya guideline dia, garis panduan macam mana nak buat pertandingan tu, buat sukan tu macam mana, buat merentas desa kan, pertandingan maraton, lopehan tu 1,000 orang, yang sampai 10 orang ni balik ke masjid, yang lain dah nak pergi balik rumah tauhid kan. Betul kan? Dulu kan ada nilai family run dulu kan, macam tu lah, ajak family je. Kemudian penyewaan aset masjid, ada perusahaan seperti kat Masjid Batu Gajah tu dia buat projek tanaman hidroponik kan. Ada juga melabur dalam koperasi masjid. Kesan pengimarahan masjid ni kenapa kita kena buat? Kesan dia, firman Allah SWT surah At-Taubah ayat ke-18, maksud hanya yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Daripada usia muda dah pergi masjid kan? Saya cakap tadi kan, orang tua Allah tak nak suka orang tua pergi masjid, tapi Allah lebih suka orang muda pergi masjid, bawa anak pergi masjid. Azan.
Kita sambung ya. Jadi sekarang ni fokus kita nak tarik orang masuk ke masjid, mengimarahkan masjid kan. Terutamanya orang muda. Tetapi kenapa berbanding golongan beliau yang ramai beliau kan, kenapa golongan yang berusia emas yang lebih ramai? Memang patutlah yang usia emas tu ramai, tetapi kenapa yang muda tak ramai? Soalan dia. Sebab kita tengok yang untuk orang yang warga emas, orang yang dah berusia 40 tahun dan ke atas, tu keadaan dia biasa. Sebab dia dah mula mencongak-congak, hidup dia mungkin dah sampai ke penghujung. 40 orang Malaysia ni menurut kajian umur 60 tahun, purata 60. 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gagal baganza. Macam tu kan. Jadi kalau umur 60 tu biasa. Jadi kalau tu dia dah standby dah, 40, 50 tu dah mula datang surau, dah mula datang masjid. Tetapi trafik pengaliran masuk orang muda ke dalam masjid sangat rendah berbanding orang yang berusia emas. Tapi malam ni nak kira kalau panggil penceramah, kalau panggil artis ke share apa-apa, ramai datang. Saya ingat Allah yarham Haji Azmil Mustafa. Dia berceramah, dia dijemput berceramah di Terengganu. Penganjur tu naikkan poster tu, banner tu, jangan lupa hadir beramai-ramai, penceramah malam ni Ali Setan tu dia. Kan Azmil Mustafa main berlakon cerita Ali Setan kan. Dia naikkan Ali Setan. Orang masjid siap minta maaf gaji dia. Kita orang letak nama Ali Setan tu ramai sikit datang. Maka Azmil Mustafa pun jawab balik, nak buat macam mana? Panggil penceramah orang tak datang, panggil setan ramai datang tu. Dia jawab tu. Tapi kelainan cuma Haji Azmil Mustafa ni dia dapat hidayah dia bukannya ke Mekah, ke Madinah. Tak. Di sebuah masjid di US. Dia pergi ke Amerika Syarikat masa tu untuk menghadiri festival filem. Sampai dekat sana dia tersampai sehari awal, sedangkan kawan dia sudah datang sehari lagi sebab kawan dia tak ada kat rumah. Jadi dia tak tahu nak tidur kat mana. Jadi driver taksi yang bawa dia tu kebetulan orang Islam, orang Pakistan. Bawa dia, tak apalah, bawa dia pergi masjid, tidur kat masjid. Masa tidur di masjid tu lah baru dia sedar. Dia terasa dia tak tahu, semua dia tak tahu. Tengok orang keliling mengaji, tengok orang sembahyang, dia apa pun tak tahu. Dia baca Fatihah macam masa tu, baca Fatihah pun tulis bumi. Dia pengakuan dia sendiri. Jadi apa yang dia buat masa tu dah timbul hidayah dia, kesedaran dia nak berubah. Dia keluarkan duit simpanan dia berhabis dokek 2 juta duit simpanan dia untuk dia belajar semula di Yaman. Belajar agama beli semula. Dan sampai dia dah sakit, dah duduk berkursi roda, masih lagi mengajar secara online. Tu Haji Azmil Mustafa. Kan? Jadi tu cakap tadi, ada golongan tertentu kita kena carilah macam mana cara nak bagi dia minat kan. Kadang-kadang kita tak menyalahkan golongan emas, tetapi golongan muda sangat diharapkan. Kadang-kadang ceramah pun tajuk yang mesra warga emas ya, contoh kan. Dia nak biar semua orang tajuk yang semua orang kono contoh kan. Ada 3 sebab kenapa orang muda susah nak datang ke masjid. 3 sebab. Sebab pertama, salah faham hukum. Sebab silap besar orang Malaysia kerana menganggap solat berjemaah di surau dan masjid ini adalah sunat muakkad sahaja. Sedangkan pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i memberitahu bahawa hukum untuk solat berjemaah ini adalah fardu kifayah. Besar pahala salat berjemaah kerana ia ibadah fardu, bahkan kita perlu takut terjatuh berada di dalam daerah yang haram kerana mengabaikan solat berjemaah di surau. Jadi itu pertama, dia salah faham. Tak apa, orang tu dah ada, pergi-pergilah, kira tu dia rasa tak penting, sedangkan kena. Kedua, tidak membuat keputusan untuk pergi ke surau, ke masjid. Dia sendiri decide tak nak pergi.
kan? Nak melazimi surau mesti set dalam kepala, aku mesti pergi mulai sekarang, aku mesti pergi masjid paling kurang 3 waktu. Contoh dia sendiri letak. Nak letak tiap-tiap waktu mungkin ada yang kerja, ada apa semua, dia rasa dia tak boleh nak pergi mungkin, tapi dia still azam untuk sembahyang jemaah, kan? Pernah ada seorang lelaki ni, dia kata pening kepala kalau tak solat jemaah kat masjid ni. Nampak dia boleh rasa lain, kan? Ada seorang hakim di Yaman, Syria, tak ingat. Sepanjang hayat dia tak pernah solat bersendirian kecuali 2 kali. Sepanjang hayat dia sembahyang jemaah saja, tak pernah sembahyang berseorangan kecuali 2 kali. Dan sehingga sekarang, dia kata waktu dia bercakap tu, sehingga sekarang dia masih merasakan yang 2 solat tu dia masih belum buat. Bayangkan. Berapa kali azan, kan? Jadi kena letak setting. Adik-adik semua kena letak setting. Tanya adik-adik yang sorban putih, tiap-tiap waktu pergi masjid surau, kan? Ikhlas ke sebab takut ke ustaz? Ikhlas, alhamdulillah. Mak comel yang seorang tu sorban lagi besar dah kepala, kan? Tengok Johnny muka adik ni, kan? Jadi dia dah setting. Pagi bangun kau apa dia? Setiap pagi bangun kau apa? 4:30 pagi, jam. Relax yang muka, tak ada yang tidur. Okey, kita yang bangun pukul 7 tidur dia macam mana, kan? Contohlah, kan? Tengok adik pek setengah steady. Tapi tengah hari yang kena tidur tu pukul apa? Pukul 12 sampai 2, 11 sampai 12. Lepas tu dia sembahyang zuhur berjemaah, dia baca hadis. Saya ingat saya pergi di satu pondok tu, budak darjah 2 baca hadis, kaki pun tak sampai kan, tergantung ke kaki je ni. Dia baca sesungguhnya Nabi pernah berfirman, Nabi pernah sabda, dia baca tak kita bodoh. Dah dia gila-gila. Jadi buatkan setting tu, aku mesti pergi masjid, kan? Tapi masjid akan mainkan peranan, siapkan kemudahannya, siapkan macam-macam, tengok skrin lagi, kan? Khutbah pun sekarang ni ada khutbah tu dia dengan gambar. Rasa imam cakap tu sesungguhnya dewasa ini, tengok gambar budak apa semua, ada dia punya gambar ilustrasi nak bagi faham. Jadi orang pun menarik, dia tengok kecanggihan. Tapi kalau buat ni, dia 2 hala. Yang kita pun konolah datang masjid, ni semua belanja, tengok TV, kan? Orang tengok TV yang topi tu ada gambar Samsul Debat. Topi dia pun tak tahu dah, orang perempuan kejap tengok depan, kejap tengok topi, mana satu nak tengok, kan? Canggih tu. Itu HD, nampak tak? Macam real, kan? Nampak? Lepas tu ada lagi, lepas tu aircon tak cukup, ni aircon dia tak masuk, kena pasang aircon lagi, kan? Contoh lah. Maknanya dipelbagaikan kemudahan. Kemudian yang ketiga, orang muda sibuk kerja. Dia bagi alasan itulah. Yang muda dengan sihat mencari duit, yang tua dengan duit mencari sihat. Jadi yang muda pesanannya, kerana disebabkan sibuk kerja, kadang-kadang tak sempat imam habis baca doa dah lari, dah lari dah. Jadi kalau kita tengok, orang muda kena buat time management, kena buat pengurusan masa, sibuk macam mana pun, kan? Itu sebab kadang-kadang itu susah nak khusyuk dalam solat. Sebab solat, katalah solat subuh 5 minit, zuhur 5 minit, asar 5 minit, kita bagi 5 minit lah,
5 minit. Campur zikir doa 10 minit. 10 kali 5 waktu 50. Gonapkanlah sejam. Sejam je untuk beribadah pada Allah, untuk solat. Tapi lagi 23 jam buat bodoh dunia kadang-kadang menyebabkan kita susah nak fokus dan khusyuk dalam solat. Dia khusyuk ni bukan mana tak sadar diri dah. Tak. Dia tengah tengok drama apa, perempuan drama apa sekarang, hati tercari luka. Contoh saya tak tengok orang share dalam TikTok, tengah tengok jenis lekor lalu anak tu macam ni talak, mata tengok TV. Tu khusyuk. Susah kan nak dapat khusyuk sembahyang. Allahu Akbar lah, atas meja pun tinggal kunci letak kat kena. Allahu Akbar. Serbat jadi tak datang contoh kan. Yang jaga makanan tadi dah risau dah, makanan ni sampai ke apa kan, sembahyang ingat macam-macam kan. Jadi buat time management, bahagikan siap-siap bahagikan siap-siap masa untuk pergi ke masjid. Berusahalah melazimi surau dan masjid. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kamu lihat seorang lelaki berulang-alik ke masjid, maka bersaksilah dia seorang yang beriman. Solat adalah benteng yang paling kukuh untuk menahan diri dari maksiat. Sebab mencapai kesempurnaan ibadah ada 4: ilmu, ikhlas, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai, dan dimulakan dengan niat. Yang ketiga tadi, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Mesti. Kalau tak, ada masalah dengan ibadah. Semayang mengumpik laju tu. Ada yang benda tak betul seorang. Semayang menembur ekor jalan. Dia burak, kau anak kau berapa orang? 2 kau, 3 kau, belum ada rezeki lagi kau, 5, 2, 3, 0, 5. Kono lah tu. Yang paling orang hajar tu dah mana belanja AJK masjid. Hari ni hari lahir saya, setiap bulan botol hari lahir kau. Itu semua tu kan. Jadi kita kena usaha juga, usaha untuk bersolat berjemaah, hidupkan aktiviti di masjid. Tambahan pula, masjid dah siapkan pelbagai perkara kelengkapan untuk itu supaya kita datang. Tapi kita tak datang. Kita kena ingat, kena renungkan bahawa kehidupan selepas ini perjalanannya lebih kompleks lagi daripada dunia ni, lagi complicated. Lepas ni kita akan pergi ke alam kubur pula. Lepas ni mahsyar, lepas tu hisab, lepas tu baru masuk syurga atau neraka. Jadi kalau nak melalui proses dengan baik di masjid, ada harapan. Sah donga cakap orang, pergi masjid belum tentu elok, belum tentu baik. Memang betul, tapi ada harapan jadi baik. Pergi kelab malam tak semestinya jahat, betul, tapi ada harapan jadi jahat. Belum pernah lagi orang pergi disko tengah joget-joget, berhenti isyak dengan nak bohong lah kan, nipu tu. Jadi pelbagai fasa dan peringkat ini akan dilalui oleh setiap manusia. Namun begitu, dengan rahmatnya didedahkan tips dan pelbagai agar seorang itu mendapat keistimewaan keringanan tertentu dengan cara datang masjid. Itu tadi kata-kata kan, dapat perlindungan. Orang yang hati tepat masjid, mudah-mudahan dipermudahkan perjalanan kita kan? Dan mukmin yang cerdas akan berusaha merebut peluang ini agar sedikit sebanyak perjalanan di akhirat nanti dipermudahkan. Betul? Kan? Rugilah kalau kita tak jemput, tak ambil peluang yang ada ni. Kan?
Seseorang yang hatinya terpaut pada masjid akan mendapat naungan daripada Allah. Dan terpaut hati pada masjid dijanjikan nikmat yang hebat yang bakal dicemburui ramai orang di padang mahsyar nanti. Apalagi interaksi yang paling mustahak datang masjid adalah ibadah kepada Allah. Saya kata tadi, mencapai kesempurnaan ibadah kena dengan ilmu. Datanglah ke masjid. Hari-hari ada guru yang mengajar di masjid ini. Guru-guru takmir yang lebih mendalam ilmu dia akan share. Rugilah kita tak belajar. Jangan lupa dalam banyak-banyak pintu neraka ada satu pintu neraka namanya neraka Sa'ir. Dan neraka Sa'ir ni salah satunya dikhususkan untuk orang yang dah diberi peringatan tapi dia tak nak dengar. Dia tak tahu. Wah, nak cakap lah. Pain sajid. Dah. Tak nak lah. Panik kata. Macam-macam alasan lagi. Sudah dah mati baru sampai masjid. Duduk soft depan imam. Orang lain belakang imam, dia depan imam. Macam mana? Masa tu dah terlambat. Nasi sudah menjadi basi. Kok bubur boleh makan ni berkicap dengan ikan masin sedap. Dah basi pun jadah ni. Kan? Macam tu lah. Jadi jangan kita ambil ringan. Untuk menjadikan hati melekat mencintai masjid, datanglah dengar kuliah, majlis-majlis ilmu. Cantik Teluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Tak tahu tanya, belajar. Jangan hontak biasanya. Tapi apa pun tak tahu. Baru-baru ni ada yang pergi umrah tu, ada seorang perempuan pergi umrah tapi tak baik umrah. Dia membutuh kerja hotel tu yang ada. Orang pergi umrah turun dulu. Bila orang balik sampai ke bilik tengok dia masih lagi tak turun. Sedangkan tadi dah mikot sama-sama. Apa hukum? Dia masih lagi dalam ihram ketika balik ke Malaysia. Itu tajuk yang lain lah. Maknanya kena panggil lagi dia. Mana bukan tajuk dia. Betul. Ada macam-macam. Macam-macam perangai kan. Orang pergi umrah ni. Kemudian ada lagi interaksi yang penting adalah kena ingat bahawa macam satu hari tu seorang Arab Badui dia jumpa dengan Nabi. Dia kata dengan Nabi apa? Aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Nabi kata, alangkah baiknya kamu menyebut kamu seorang muslim. Sebab muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi mukmin tak selesai dengan pengakuan, mesti dibuktikan dengan perbuatan. Dan perbuatan kita, amal ibadah kita mesti menunjukkan yang kita ni beriman. Kan? Jadi macam mana nak membuktikannya? Datanglah ke masjid, dengarlah kuliah-kuliah. Nakkan dunia dengan ilmu, nakkan akhirat dengan ilmu, nak kedua-duanya pun dengan ilmu. Nabi beritahu. Jadi jangan kita ambil ingat. Kan? Usaha kita boleh buat macam-macam. Sekarang ni dah pandai dah. Sumbangan ke dalam akaun masjid pun pakai QR Pay. Sekarang ada yang melaun tu ditukar QR code tu letak di akaun bank dia. Oh sah betul. Ke masjid apa? Masjid negara ke apa dia buat? Berani betul. Takkan orang tak tahu nombor akaun kau, boleh scan tu kan? Tahu tu. Tak logik tu kan? Jadi buatlah. Tu sebab bila kita dengar kan, bila buat program-program tarik minat anak-anak muda. Anak-anak muda contohnya buat program pertandingan azan. Anak muda pun datang.
Dia kalau kita buat giliran ni azan seronok. Lepas tu dah upgrade sikit, buat giliran jadi imam. Nak pula bulan puasa, imam tarawih, kritikal. Imam tarawih ni kritikal betul. Ada imam-imam yang dah tak kedaya tu boleh ganti. Macam masjidnya muda-muda ni kan. Jadi imam-imam muda, pencarian imam muda. Azan pun main macam, tak ada lah pagi tu seorang. Orang tu baru keluar rumah. Halal tu kan. Tapi macam-macam lah kan. Semangat sikit budak-budak muda ni. Dia tahu dia kena azan pukul 5 pukul 6 suku nak 6.12 pagi nak kena azan. Pukul 4 dia sampai masjid. Excited kan. Siap azan kali pertama lah tu. Setengah jam sebelum. Contohlah kan. Iya. Betul budak-budak muda ni. Bodoh ni semua. Nama-nama masuk dia tahu tanggungjawab dia. Dia nak jaga. Dia sayang surau, sayang masjid, dia nak jaga. Kadang surau macam surau Kasturi High tu dah cantik kan. Siapa lagi yang nak maintain ni kan? Budak-budak muda lah. Dia adalah idea dia pula nak jaga macam mana. Kan? Macam tu. Kan dalam azan tu panggil hayya 'alas salat. Panggil solat. Tak tahu dia kat rumah tengok drama. Macam lekor lagi ke gelangan futsal. Lekor. Oh tu. Dulu mana ada berani dia tu. Orang muda dulu orang mengaji dekat surau tu balalah balik takut. Sebab bukan akhir dah tunggu kat pintu masuk tu. Ke rumah tu abah dah ready dah. Masuk zam belakang. Pembiran yang lagi sakit tu selang beberapa minit omak lah masuk bilik. Tu tak tahan tu. Yang kena sabat tadi tak bisa nak di sini bisa nak tu kan. Ya betul. Dengar ayat dah pulang kabut balik. Sekarang maghrib ni leg kepada mama. Siap order, tambah leci satu, tambah. Sekarang bezok lah dulu kan. Kemudian hayya 'alal falah. Nampak? Mari menuju kejayaan. Seolah-olah poilah kau. Macam tu lah. Sebab dia tak baik. Ya. Kan pernah sahabat tanya seorang ni ketika zaman tu, tidaklah aku tahu ada orang yang lebih jauh rumahnya daripada rumah orang ni. Rumah dia jauh. Dia pun cakap, kau tak nak kau beli kaldai sekor ataupun kami belikan kaldai untuk kau sekor supaya mudah kau pergi masjid? Jawab dia sungguhnya, aku tidak rela rumah aku dekat dengan masjid. Aku biarlah rumah aku jauh dan mudah-mudahan setiap langkah kaki aku menuju ke masjid dikira pahala oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi jawab, sesungguhnya Allah mengira keseluruhannya. Allah kira. Kita kalau boleh depan rumah nak masjid, kita tak sampai. Nak rumah depan masjid tapi dia tak pergi. Aduh. Orang masjid tak sogan kan dia. Dia tak sogan. Gila tak duduk depan tu. Tengok. Saya cakap tak ramai pula orang ni. Mana dia bukan orang. Macam tu kan. Jadi jangan kita pandang remeh. Jangan pandang remeh. Ini adalah peluang. Inilah adalah cara untuk kita menyemarakan masjid. Tak kisahlah apa juga yang kita nak buat. Selagi mana dia tidak bertentangan dengan syariat, kita boleh laksanakan. Ini kita boleh laksanakan. Sebab apa? Kita kena faham golongan muda hari ini cabaran dia berbeza berbanding zaman dulu. Jadi sebabkan berbezalah kita kena sesuaikan supaya boleh tarik minat anak-anak muda ni, supaya dia juga rajin, boleh meneruskan kesinambungan generasi dia ada untuk diteruskan dalam legasi yang akan datang. Mungkin akan datang dah lain nak cara kan. Masa tu ada lagi kecanggihan lain. Mungkin ada, tak apa, tak ada masalah selagi mana dia tidak memudaratkan dan selagi mana dia tidak melanggar prinsip syariah Islamiah.
Ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, berfikiran di luar kotak, kreatif, buatlah yang terbaik. Itu sebab sekarang adalah masjid surau yang dibina baru-baru sekali, semua buat konsep open air macam R&R. Bila orang datang tu, sembahyang tu, angin lalu je, kan? Jadi dia tak panas, tak berkuat, macam-macam. Bagi idea, kan? Buka jawatan kuasa tu, tarik budak-budak muda untuk bagi idea, bagi pandangan dan sarana. Buat program berkala. Mungkin dengan program berkala tu kita dah buat, kita bincang, bila kita dah tak ada, anak muda masih teruskan program itu, mengalir pahala untuk kita, kan? Bawa anak, isteri, keluarga semua datang ke masjid, mudah-mudahan jadi sahab. Kita dah dalam kubur, anak kita kahwin, dia cakap dengan bini, yang esok kita semua jemaah sesama nak kat masjid. Tiba-tiba bang, bukan apa, arwah ni dulu tak pernah tinggal solat jemaah subuh setiap hari Jumaat. Mengalir tak pahala untuk ayahat, mengalir. Ini tak potang besok kita karaoke nak bang, pahala. Arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke potang libahan, mampus. Kan lain pula sahab dia tinggal, kan? Macam tu. Kreatif. Sentiasa berfikiran di luar kotak. Jana ekonomi contohnya. Sebab ada setengah masjid bergantung kepada sumbangan orang. Ada masjid tu besar-besar, bil elektrik pula tak tahan, minta kerajaan negeri bantu. Tu dia. Jadi tuan dan puan sekalian, apa pun ingat apa yang Jibril kata. Pertama, dia pesan kita Nabi apa? Pertama, hidup dan suka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja suka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu di atas muka bumi ini sampai masanya Allah akan membalas setiap perbuatan kamu. Jadi kita buat benda-benda baik, ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Ya, buat program. Jangan AJK masjid, AJK surau lemah semangat dengan cakap-cakap orang. Dulilah. Setiap taman memang ada wakil. Aduh, ya wakil tak perhati. Tu tak betul, ni tak betul. Duit banyak weh, program tak ada. AJK pun jawab, program banyak, kau yang tak ada. Banyak cerita Yalah, berprogram dia tak datang, komplain ya. Tu yang dulu tu berprogram ceramah subuh. Sebab nak panggil saya ceramah malam kono. Macam sekarang tanya kan, ceramah bulan maghrib dah tak ada dah. Bulan 8 bulan 9 kalau ada. Saya cakap ambil kuliah subuh, tak berobot. Tak ada orang. Dia cakap dulu. Mana tahu? Itulah. Macam mana nak tahu, dia pun tak tahu yang cakap tu. Jadi buat juga lah. Saya buat ceramah kat kampung, ada satu kampung lah, boleh lah buat, naik poster, kono kan main pula orang, boleh. Kreativiti, program nak buat. Dulu sebelum saya jadi Samsul Debat, saya pernah ceramah kat satu sekolah dekat Bukit Lenas, KL. Sekolah kebangsaan air panas Tapak. Ramai orang, penuh. Omak ayah datang. Goma dia nak ceramah tadi. Rupanya hari itu ada program penyampaian bantuan RM100 untuk mak bapak yang datang. Jadi saya kira perasan dia lah masa tu. Sebab masa kan dulu pernah dapat RM100 mak bapak kan, datang kan bagi RM100. Jadi saya terperasan lah sendiri macam tu lah kan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya cukup lah sekadar tu. Cara tonung mata tu saya faham. Dah mula contoh dia tak beranyak dengan, dah mula time saya pandang dia kotuk lutut, tak faham tu. Tak ya faham ya. Jangan risau. Jadi mudah-mudahan kita imarahkan masjid, cari ilmu, mantapkan, hidupkan majlis-majlis ilmu yang ada di masjid ni, taman-taman syurga, datang ramai-ramai ya.
Jadi itu saja tuan-tuan, imarahkan masjid, berfikiran di luar kotak sentiasa. Jangan takut bagi cadangan dan sarana, bagi cadangan. Dan kalau ada cadangan kepada yang mendengar cadangan, terimalah dengan hikmah. Nak menolak pun dengan hikmah. Perbezaan pandangan yang indahnya adalah hikmah. Jaga, ya. Datang masjid jangan buat bondo-bondo yang boleh menyebabkan bergaduh. Contoh isu politik, jangan. Tak usah. Apa perasaan kau bila dah kalah ni? Ayat semua cari pasal kan? Tak payah. Jadi mana kata perbaiki satu dengan yang lain. Tak budak membawa galah nak menjolok bah-bahangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mulut ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak datang kuasa menyemput rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sedikit maklumat, kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa, di luar ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jadi jangan main sahur bawa balik lah. Yang pertama ada sambal crispy mengidap, tu air tangan mak Samsul Ban, tak tahulah berapa dolar. Berita baiknya dulu harga satu bakeh RM15, hari ni alhamdulillah masih RM15. Tak naik harga. Begitu juga ada minyak wangi SD perfume RM35 sebotol, tahan lama, standard international, boleh bawa solat. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Mandai kan. Satu ni susu kambing al-am, susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham ya? Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Mana madu labah, bukan madu yang berdiri tu. Yang bagus susu kambing ni tak ada bau, sebab dia tak pakai kambing nilai. Tak, dia tak pakai kambing Malaysia, pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk GERD, gastrik, pedih hati. Siapa yang sakit lutut, mak-mak, abah yang sakit lutut tu boleh amal, insya-Allah capai baik. Imam Masjid Farda Palung oleh tu 6 bulan semayang kursi, dah boleh semayang macam biasa. Dia baik untuk orang eczema, kata-kata kulit alergik. Ingat, minum, bukan mandi, minum. Tu satu kotak 45, siapa beli 2 90. Macam sama mana. Beli satu 45, beli 2 80. Tapi ada satu kopi susu kambing dengan susu kambing coklat, baru 5 bulan di pasaran. Itu sedap-sedap, tapi untuk orang yang ada kencing manis kronik tak berapa sesuai. Jadi boleh tengok yang original. Kemudian ada baju-baju pre-love, baju Samsul Debat, baju masuk pengarah, baju apa semua dah lama tak pakai. Daripada Allah Ta'ala tanya masuk dalam lemari tak boleh apa, tu jual lama. Ada size XL, double XL, L, tengoklah kan. Mana yang berkonon pakai. Jangan menyamar jadi Samsul Debat lah. Ada kurta pun ada. Satu online RM30, beli 2 RM50. Satu lagi ada buku nikah bukan nak suka-suka jam. Elok hadiahkan. Sekarang tengah musim mengawan ni. Ada orang kahwin Sabtu Ahad kan, boleh hadiahan. Kan? Macam tu lah. Cukup sekadar tu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.